Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, Tuan Nazim Masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan tuan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat saya, muslim-muslimat, surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Alhamdulillah dapat bersua kembali di atas kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Rasa nak menitiskan air mata bila teringat sahabat-sahabat mendoakan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu lakum. Semoga Allah memberi ganjaran kepada tuan-tuan semua, dan semoga tuan-tuan diberkati Allah Ta'ala di atas usaha mendoakan saya. Alhamdulillah, sekarang ni seperti tuan-tuan lihatlah, sekadar yang Allah bagilah. Kecegasan tu belum tu tak nak kata belum, setakat yang Allah bagilah. Bagi tak bagi akan datang tu kan. Sekarang ni berita sana sini pun banyak penyakit-penyakit ni. Saya selalu baca ayat Quran tu untuk pengajaran kita bersama. Kemudian saya mengalami sendirilah ayat Quran yang berbunyi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang apabila kena ujian Allah Ta'ala, dia pun kata inna lillah. Itu kunci kata lah tuan-tuan ya. Inna lillah tu bunyinya kita biasa baca inna lillah kan? Disuruh kita baca, dan Allah memuji bila kena ujian baca ayat ni. Tapi penghayatan kita tu inna lillah tu sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah. Maksudnya segala gerak kiri kita, segala perjalanan hidup kita, segala nasib kita apa semua di atas lillah, kepunyaan Allah. Lillah, di atas kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Kita kena ridhan wa taslim, kena redha dan berserah kepada Allah Ta'ala. Masalah saya pun bila kena tu tak banyak baca juga innalillah, ingat tak ingat tu ada kena ujian tu kan. Kita ujian innalillah, sebab ni kita ini kerja Allah Ta'ala, ini urusan Allah Ta'ala dengan keadilan dia. Bukan dia buat maknanya secara begitu saja, ada keadilan dia tu. Kan? Inna lillah, kita terus ya Allah, ini takdir engkau ya Allah, ini kudrat iradat engkau ya Allah. Maka redha, tasliman, berserah, sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan macam-macam mana pun kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau pun tak 60-an, saya 60-an, 70-an, 80-an, sebelum tu pun ramai kiri kanan kita yang sudah dijemput oleh Allah SWT
Semua di atas kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Kalau lebih sampai 100 pun, kalau mak kilau pun 100 lebih kan, meninggal juga kan. Cuma giliran tu bila, wallahu a'lam kan. Tapi maknanya bila mengalami sendiri ujian ni, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapat selawat dan rahmat. Ulaika alaihim salawatum, ulaika alaihim salawatum minallahi wa rahmah, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Rahmat ni hikmah lah kita panggil. Rahmat ni hikmah tu, saya alhamdulillah rasa dah, tapi tak boleh cerita, nanti jadi riak kan. Hikmah tu, ujian tu memanglah ujian. Mula tu dibawa daripada kampung saya, daripada klinik kampung tu. Kata doktor kampung tu, kata, pakcik selawat banyak-banyak. Allah, apa makna selawat banyak-banyak tu? Betul lah, ambil barakah lah selawat tu kan, ambil syafaat Allah Ta'ala kan. Tapi ada isyarat lah tu kan. Masuk hospital Kota Terengganu, alhamdulillah sampai dibagi ubat cair darah tu 5 jam. Lepas tu alhamdulillah reda, tapi tak bermain lah kan. Lepas tu ujian yang kedua, ketiga, keempat, wallahu a'lam kan. Kedua, jangkitan kuman pula kan. Kemudian adalah beberapa ujian lagi. Tak payah, maknanya saya tak bolehlah sebut selalu ujian tu, makna nak ceritanya itulah ujiannya kan, yang ada hikmahnya. Dan saya merasa keberkatan doa-doa daripada sahabat-sahabat di seluruh Selangor lah, dan seluruh Malaysia lah, anak-anak murid ramai, alhamdulillah. Itu pun berkat doa. InsyaAllah kita pun nanti ada pengurusi akan umumkan lah, ada solat hajat lagi mungkin. Jadi begitulah tuan-tuan sekarang ni dalam rehat lagi, tapi rindu dekat Bandar Puteri ni, Surau An-Nur ni. Ada kawan boleh tolong saya temankan, bawa kereta apa, saya datang lah, sebab insya-Allah bercakap tu boleh lah. Baik, kita tak punya masa yang panjang sahabat-sahabat. Kita sebagaimana yang janji kita yang lepas yang tak jadi sebab ada ujian tu, inilah kitab baru kita, kenali Rasulullah kita Muhammad, menyingkap kepribadian dan cara hidup insan mulia. Dan ini dipanggil Asy-Syama'il Muhammadiyah. Terkenal lah kitab ni tuan. Bahasa Arabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Berat ni, saya nak bawa ni berat ni. Kali saya bawa ni tuan, nak perkenalkan kitab je, sebab berat nak bawa. Tak larat sekarang ni. Ni masa saya beli dulu dalam 80-70 masa tu apa kan. Tapi dia cukup berguna lah. Asalnya kitab dia nipis je. Kitab hadis Matan Asy-Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Tirmizi boleh, Tirmizi boleh, Turmuzi pun boleh. Kita biasa panggil Tirmizi kan, Tirmizi. Tirmizi lah yang biasanya, sebutan yang biasanya Tirmizi, periwayat hadis tu. Syama'il ni maknanya daripada syumul. Syumul ni maknanya lengkap. Syama'il lengkap, maknanya nak bagi tahu kesyumulan, kesempurnaan sirah apa ni, pribadi Nabi tu dan pribadi Nabi kan, kepribadian Nabi dan juga ibadah dia lah kan. Banyaklah akan sentuh dari segi fizikal Nabi,
akhlak Nabi, bukan setakat akhlak, makanan Nabi, semualah. Tak tahulah bila khatam ni, insya-Allah khatam. Yang Asmaul Husna tu pun lama juga tuan, tu pun saya buat cara ringkas. Ni pun saya nak buat cara ringkas, tapi boleh rujuk lah, boleh rujuk balik lah yang nak detailnya kan. Jadi malam ni kita teruskanlah pada tajuk yang pertama. Iaitu ciri-ciri fizikal Rasulullah SAW. Bukan satu hadis, banyak hadis kan. Malam ni sebab apa hadis wallahu a'lam. Kita tengok ciri-ciri fizikal Rasulullah. Carilah muka surat berapa, muka surat ni, muka surat tak jumpa ni. Tajuk fizikal Rasulullah ni. Maknanya bentuk badan Rasulullah lah. Jadi kita mula kitab baru ni tuan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkanlah kami agama, fahamkanlah kami kitab ini, dan berilah panduan kepada kami, dan jadikanlah kami orang yang beramal dengan apa yang kami belajar ya Allah. Ya Allah, terangkanlah hati kami untuk memahami ilmu-ilmu-Mu ya Allah, khususnya kitab yang akan kami pelajari ya Allah. Ya Allah, berkatilah usaha kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini mengemukakan hadis-hadis tentang sifat-sifat luaran Nabi SAW, iaitu sifat fizikal baginda yang merangkumi bentuk tubuh, ketinggian, warna kulit, rambut dan sebagainya. Kita ni tuan-tuan kan, Rasulullah ni hadis kata kan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ina fil jannah. Makan nasi kerabu, ada kerabu lagi. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia sayang kat aku. Siapa yang sayang kat aku, dia masuk syurga bersama aku. Allahu akbar. Sayang macam mana tu kan? Sayang tak sayang, kalau kita sayang orang tu, kita kenal tak dia kan? Kita sayang siapa? Mak kita kan? Kita kenal lah dia, termasuklah fizikal dia kan. Sayang isteri, sayang anak, kita sayang tu kenal fizikal dia, nak tahu semualah hal dia kan, nak tahu semua hal dia ni. Ni nak tahu hal ni. Jadi hadis tadi tu cukup pentinglah untuk kita amalkan tuan-tuan. Maknanya contohlah tuan-tuan kan, contoh. Salah satu tujuan ni sekarang ni kan apa ni, perbahasan, perbincangan sunnah. Yang ni kata sunnah, yang ni kata kitab, yang ni kata pondok, yang ni kata ya Allah kan. Sama je semua. Sama je semua. Apa ni, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah Rasul kan. Kalau kamu ni bertingkah sesuatu, maka kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya kan. Macam mana hukum ni, macam ni pertikaian ni, perbincangan ni, apa kata Quran, apa kata hadis
taraktu fikum amraini lan tadabada ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Aku tinggalkan dua perkara pada kamu, Nabi kata. Kan? Kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnah. Jadi, aku dah amal bertahun-tahun dah ni. Kan? Tiba-tiba kamu kata lain pula yang nak amal ni. Dah kitab kata macam mana? Hadis kata macam mana? Ada hadis sahih? Dia lah tu. Tetapi kaedah dia, kita dah amal lama sesuatu perkara ni daripada syekh-syekh, daripada tuan-tuan guru kita dulu, tak salah. Tak salah. Cuma dia ada tambahan, ada kurang sikit, bacaan-bacaan sikit lah contohnya kan. Jadi orang yang tahu Quran, tahu hadis, dia tak boleh kata tak boleh Rasulullah tak buat gini. Dia tak boleh kata gitu. Dia kena ada hikmah lah. Kata maknanya tak salah nak amal tu sebab dia zikir. Dia doa tak salah nak amal, tapi yang Rasulullah baca macam ni. Kalau kita baca yang ni tak salah, asal tak salah lah, maknanya tak ada salah dari segi makna, dari segi akidah tak salah, tak apalah baca kalau tak sama dengan Rasulullah pun. Cuma kita dapat pahala baca satu. Kalau kita baca, yang kita baca tu kita ikut Rasulullah baca, pahala baca satu. Yang tadi pun tambahan-tambahan tu pahala baca satu sebab dia benda baik. Tapi yang ikut Rasulullah ni, yang original ikut Rasulullah ni, dapat pahala satu lagi, iaitu pahala mengikut sunnah. Yang tadilah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana man fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia sayang kat aku. Dia sayang kat aku. Siapa yang sayang kat aku, dia bersama aku dalam syurga, masuk syurga lah. Dah apa dia yang sunnah tu? Ni kita nak belajar ni. Kan? Tapi hari ni fizikal dulu tuan-tuan, kan? Fizikal dulu. Tubuh dan usia Nabi. Ada yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah SAW laisa bitawil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil jadi al qatat wala bis sabti. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'sin 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Maksud dia ni tuan-tuan, kita tengok macam mana Anas ni dia bersama Nabi lama. Ni Anas bin apa? Nabi Malik kan. Dia ni banyaklah cerita sebab dia jadi orang pembantu Nabi lah. Asalnya orang suruhan lah, tapi Nabi dia tak panggil orang suruhan. Dia jadi macam anak dia, macam sahabat dia. Yang duduk dengan dia ni. Anas kata, selama aku bertahun-tahun dengan Rasulullah ni, berapa tahun saya tak ingat. Aku ni pembantu dia. Aku ni hamba lah asalnya kan. Tapi Rasulullah ni tak pernah kata kenapa ni macam ni, kenapa ni buat gini. Kenapa dia tak pernah komplain. Kita kalau jadi ketua, sehari seguni dia komplain kan, kenapa dia tak jadi apa. Dia kata Rasulullah tak pernah. Baiknya hubungan Rasulullah dengan bawahan dia. Dia Anas ni dia banyaklah tahu Rasulullah ni. Dia cerita tapi banyak lagi hadis, bukan Anas saja yang cerita tentang Rasulullah ni. Anas bin Malik radhiyallahu bercerita tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi rendah tak dah.
Kira tinggi jugalah, cuma tak tinggi sangat. Macam tu uraiannya. Kira tinggilah tapi tak tinggi sangat. Ya, tinggi sangat jadi tak elok juga kan, tinggi sangat. Rasulullah ni dia sempurna. Tu ada syama'il tu. Syama'il tu kesempurnaan tu. Kan? Allah bagi dia tu sempurna. Sebagai manusia lah, tapi dia ada keistimewaan. Dia tak tinggi sangat, tak kena sangat, sederhana. Tapi masuk bidangan tinggi. Cuma tak tinggi sangat. Tapi kalau ada orang tinggi lah, kita tuan-tuan kalau duduk sebelah orang tinggi macam mana? Jadi rendah kita. Aku malas lah berkawan dengan dia. Aku duduk kat dia, aku jadi rendah aja. Dah lah kita memang rendah. Duduk kat orang tinggi kan. Tapi Rasulullah ni kalau dia duduk kat orang tinggi, walaupun orang tu tinggi daripada dia, tak nampak dia rendah. Subhanallah. Tu mukjizat lah. Kan? Sebab nak syumuh tu, nak syama'il, nak kesempurnaan Rasulullah tu, tak nampak dah dia ni macam cacat kan, macam lain-lain macam, tak nampak gitu. Ni baru satu hadis tuan, dia banyak lagi perbahasan dia. Warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu merah. Dia putih. Kalau putih sangat tu kan lain macam tu kan. Dia putih kemerah-merahan. Ada sahabat kata sebab dia putih tu, merah tu sebab kena cahaya bahagian muka, bahagian leher, bahagian apa, bahagian tertutup putih je. Merah ialah orang putih. Kalau panas kan nampak merah-merah. Kalau kita orang Melayu ni lah, putih lah dia tu sampai merah. Merah tu darah, nampak darah sebab putih tu. Rasulullah dia panggil Azharul Abyad, putih yang berseri-seri. Putih berseri-seri. Maknanya bukan putih pucat, bukan putih kelabu. Bukan, tak baik kan menghina tuan-tuan, tak hina siapa, nak bagi contoh. Bukan putih panau. Dulu masa saya kecil dulu, sekarang tak ada tuan-tuan ni. Mana pergi panau kan ni? Panau-panau yang tompok tak ada sekarang ni. Dulu orang tua-tua biasa ada. Kan? Lepas tu orang tua-tua kata dulu nak panau sebab nampak putih. Putih macam tu tak elok, putih bala dia panggil kan, putih tompok gitu. Jadi makna tidak begitulah Rasulullah ni. Putih berseri-seri kemerah-merahan. Tu. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan juga tidak terlalu lurus. Rambut. Nanti banyak ada lagi rambut-rambut, tentang rambut ni ada hari lain lagi. Tapi yang hadis ni cerita, satu hadis ni, Rasulullah ni rambut dia tak kerinting sangat. Minta maaf ya tuan-tuan ni. Macam orang Afrika tu. Tak lurus sangat macam rambut saya ni lurus. Kan? Masa kecil tu kawan saya kata rambut macam lurus macam Cina dia kata. Cina tak ada ni tuan-tuan, tak ada ikat. Wallahualam kan. Lurus. Alhamdulillah lurus. Dan syukurlah Allah bagi lurus. Kalau dia bagi tak ada rambut kan. Kan? Jadi tapi Rasulullah ni dia, kita panggil apa? Kita panggil ikal kan. Tapi bukan ikal kerinting tu. Maknanya berombak sikit dah kan. Macam berombak dulu kan panggil ikal. Sekarang ni tak nampak dah ikal. Semua pendek semua. Putih pendek semua kan. Jadi dah fashion sekarang tuan kan. Fashion sekarang ni pendek kan. Kita pun tua-tua ni kita panjang-panjang, kita macam serabut. Tapi sebenarnya kalau ikut sunnah tu tak adalah pendek gitu kan. Dia orang tua-tua dulu dia suka, dia kata apa rambut panjang-panjang ni. Ustaz apa rambut panjang. Sekarang ni ustaz pula rambut panjang. Panjang tu jangan panjang sangat, sampai kat leher ni lah, jangan sampai ke bawah tu kan. Panjang Rasulullah nanti kita akan jumpa lah. Ni kita ambil yang ni dulu. Jadi gitu rambut Rasulullah tu.
Allah Ta'ala mengutuskan baginda menjadi Rasul SAW ketika usianya mencecah 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah. Selepas dilantik menjadi Nabi selama 40 tahun. Dan di Madinah juga 10 tahun. Kita baca hadis ni tuan-tuan. Lepas tu baru kita bincang. Setelah itu baginda diwafatkan Allah Ta'ala ketika di awal usia 60 tahun. Kepala dan janggutnya tidak sampai 10 helai rambut yang berwarna putih uban. Tak sampai 20 helai, maaf. Dia gini ya tuan ya. 40 tahun betul. Maknanya Nabi umur 40 tahun dia mengasingkan diri, dia tahanus, dia pergi mengasingkan diri di Gua Hira. Kita ingat Gua Hira ni tuan-tuan kan. Pergi saya duduk Kuala Selangor tu, pergi naik Bukit Malawati lah. Kan? Bukit Malawati apa? Jauh berapa kilometer daripada Mekah tu. Nak naik tinggi tu. Bukan bukit tanah macam kita ni. Ya. Bukit batu naik sana. Kemudian panjanglah cerita kan. Dapatlah surah Al-A'la tu. Rasmilah menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian dia kata berdakwah di Mekah 10 tahun. Hadis ni Anas riwayat ni, dia macam bunda tau. Dia bunda kan 10 tahun gitulah. Awak duduk Kuala Selangor berapa tahun dah? 20 tahun, padahal 23 tahun dah, contoh dah kan, bunda-bunda. Sebenarnya dalam sejarah jumhur ulama dalam sirah, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 23 tahun dakwah Nabi menyampaikan Al-Quran tu selama 23 tahun. Disebarkan Al-Quran itu 23 tahun. Asal dia mahfuz dah lengkap sampai ke Batul Izzah langit dunia, diturun pula beransur-ansur selama 23 tahun Al-Quran tu. Tuan. Ni kira bunda lah, tuan kan, bunda. 13 tahun di Mekah lama. Baru berapa ratus orang pengikut. Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau kita dakwah lah kan, kita dakwah ni, kalau orang tak ikut, memanglah rasa sedih, sayu, tapi itulah sifat dakwah. Sifat dakwah tu macam tu lah. Lambat orang nak ikut tu, hidayah Allah Ta'ala. Hidayah Allah Ta'ala kan. Masa perang Badar 313 orang tu campur orang Madinah. Maknanya baru 100 lebih lah orang Islam selama 13 tahun tu di Madinah tu, di Mekah 13 tahun. Tapi lepas tu idza bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath, pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah tu, pembukaan Mekah tu, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia masuk Islam tu berbondong-bondong. Terjemahan tu sampai sekarang berbondong-bondong, sebenarnya beramai-ramai pun tak apa. Berbondong-bondong ni siapa terjemah baca surah tu, sebab terjemahan Quran dulu ditulis berbondong-bondong ikut bahasa Indonesia. Betul lah, tak salah pun. Tapi kita sampai sekarang berbondong-bondong. Afwaja tu berpuak-puak. Afwaja, puak-puak. Ramai-ramai masuk. Orang Madinah dah Islam. Orang Mekah pun dah selama takut masuk Islam. Orang luar-luar masuk, kan, masuk Islam. Datang jumpa Nabi. Orang Afrika pun datang jumpa Nabi di Madinah tu, masuk Islam. Pembukaan
Bila dah dapat kejayaan, jangan bangga diri. Fasabbih subhanallah, bihamdi rabbika subhanallah. Astagfirullah. Kita ada, tuan-tuan. Kalau kita dapat kejayaan apa ke, hore ya yes. Aduh. Yang yes tu kan saya nak marah, tuan, tapi alhamdulillah lah. Dapat satu ni, yes. Alhamdulillah. Kalau nak bagus lagi, fasabbih subhanallah. Go subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Baru sorak. Kan? Soraklah juga, berzikirlah juga. Kalau kejayaan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kesan daripada dakwah Nabi yang 13 tu, baru nampak kesan tu 13 campur 8 21 tahun. Kan? Kesan tu akidah. Sampailah kita sekarang ni. Walaupun masa tu kan tak ramai 13 tahun tu, tapi sampai sekarang ni 7 bilion manusia atas dunia ni, lebih kurang kan 1/3 umat Islam. Maknanya 7 2 lebih lah, 2 bilion lebih wallahu a'lam lah angka yang tepat. Ramai kan. Itu daripada 23 tahun tu lah dakwah. Jadi gitulah kisah ni, dia cerita macam-macam sini. Kisah fizikal Nabi sikit. Kemudian tempoh-tempoh. Umur disebut 60 kan. Yang kita tahu umur Nabi 63. Hadis sebut, Nabi sebut, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umat aku ni average lah, kebiasaan di antara 60 hingga 70. Betul Nabi kata tu. Nabi kata 1400 tahun dulu. Tapi orang meninggal ni area tu lah 60-70. Ada yang lebih dari tu jarang. Kan? Kurang pun jarang, tapi banyak. Kalau kira average dia, pukul rata dia di antara 60-70. Tepat ada Nabi tu. Kan? Jadi kita ni alhamdulillah, saya pun alhamdulillah Allah bagi lagi umur, alhamdulillah kan. Kalau kira 63 tahun tu area dia dah. Area maknanya umur ni 63 tahun tu. Kalau orang tu umur 61, siapa umur 61? Saya pun 61 tuan-tuan kan. Walaupun orang yang tu rezeki masing-masing lah. Orang yang lebih tu sihat pada saya apa ni, itu rezeki Allah Ta'ala lah. Itu kudrat dan irat Allah masing-masing. Ada hikmah dia kan. Jadi sebenarnya 63 tu 61 lah. Sebab yang 63 tu tahun hijrah. Setahun hijrah, setahun tahun masih melebihi tempoh-tempoh yang tentu lebih dia. Saya pun tak ingat, nak sebut tak ingat. Jadi dalam masa 30 tahun tu setahun. Kalau orang tu umur 30, umur dia 30 tahun Masihi ni, kita mana ada tahun hijrah. Tuan-tuan ingat berapa tahun lahir? 30 hari bulan Jun 1961. Masihi saya pun Masihi. Hijrah 20 Muharram. Boleh tengok dah ni sekejap je tengok tarikh Masihi, hari lahir kita berapa, kita klik keluarlah tarikh hijrah tu. Kena ingatlah juga yang hijrah tu kan. Kira yang hijrah tu 63. Kalau umur dia 60, 62. Kalau umur dia 61, betul lah dekat 63. Kalau umur 61 sama umur Nabi lah sekarang ni, lebih kurang 61 lebih sikit lah kan. Jadi umur ni tuan-tuan, itulah area dia kan. Nabi kata tu, a'maru ummati ma bainas sittin ila sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Tapi macam tadi lah tuan-tuan, wa inna ilaihi raji'un. Kita ni akan kembali, tak cepat lambat.
Tak lambat cepat. Tak lambat lagi. Tapi meninggal juga. Mana ada orang tua-tua kita. Saya terasa juga tuan, saya duduk hospital tu. Jadi kampung, daripada kampung macam-macam lah kan. Ada kampung yang saya familiar, saya pernah bertugas itu apa ni. Saya tanyalah kawan-kawan saya, kamu tu ramai meninggal tuan-tuan. Ramai meninggal. Dah kita sakit dengar kawan meninggal pula. Kan tuan. Maknanya akan kembali pada Allah. Dunia ni hanya sementara. Dalam tazkirah saya, kalau jadi imam sembahyang jenazah, semalam ada seorang di karya saya sebut tu je. Ini kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Faman suzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada api neraka, masuk dalam syurga, dia berjaya. Masuk syurga tu berjaya. Apa maknanya? Bye-bye lah, semua dah berjaya dah. Kan? Hari yang kekal abadi, khalidan fi abadi, kekal. Esok demi esok, tiada lagi. Akhir tak ada dah. Kalau duduk tempat selamat syurga, alhamdulillah. Takutnya minta jauh sangat. Allahumma ajinni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Baca 7 kali lepas maghrib, baca 7 kali lepas subuh, Allahumma ajinni minan nar. Allahumma ajinni minan nar 7 kali lepas maghrib, 7 kali lepas subuh. Bila dia mati pada malam itu, dia dihindarkan daripada neraka. Kalau dia baca lepas subuh 7 kali, bila dia mati siang itu, dia hindarkan daripada neraka. Itu amalan dia. Itu amalan dia. Siapa yang semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat sunat, maka dia diharamkan daripada api neraka. Hadis sahih, kitab fiqh sunnah. Saya baca ringkas je tuan. Amalan tu, di antara amalan-amalan menjauhkan daripada api neraka. Lepas sembahyang sunat fajar, baca doa Isyak. Allah apa ni, lepas sembahyang sunat fajar, sunat subuh tu baca Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Ulang 3 kali. Ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Mikail, Israfil, Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Engkau daripada jauh. Aku berlindung dengan Engkau daripada api neraka. Lepas subuh, lepas ni sembahyang sunat fajar, sebelum sembahyang subuh tu. Sila tuan Bilal azan dulu, nanti saya sambung sikit lagi. Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadhilah wa ba'su maqama mahmudan wa anta. Okey tuan-tuan, tersambung sikit lagi. Ada dalam dia menyebutkan sifat Rasulullah ni yang sederhana. Maka pengarang ini mengambil hadis khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sederhana. Baik-baik perkara itu wasatiyah lah, dipanggil wasatiyah. Wasatiyah tu kesederhanaan. Jadi tapi tengoklah perkaranya kan. Kalau kita nak beramal, beramal maksimum pun tak apa, beramal setakat yang kita mampu, bukan amal sederhana tak juga. Cuma sederhana maksud beramal tu ikut sunnah Rasulullah lah. Jangan sampai menyeksa diri sampai tak berbuka langsung. Tu sederhana maksud tu. Jadi kesederhanaan dalam Islam ni penuh dengan sebaik-baik perkara itu sederhana. Satu lagi dia sentuh sebagai pengajaran umur 40 kan. Umur 40. Maknanya umur matang 40. Kalau 40 tu tak berubah lagi, maknanya kena berubah lah, dah matang dah. 40 tahun. Dan kalau nak pilih pemimpin pun, maknanya kalau ada ciri 40 tu bagus, yang 35 bagus, 40 bagus, 40 lagi bagus lah. Sebab apa? Dia lagi matang 40 kan. Baru ni ada orang tanya saya viral tentang kalau umur 60-70 tak berubah ni, tak boleh buat apa dah. Jadi dia tanya saya, hadis ni hadis sahih ke Ustaz? Saya kata susah nak cari hadis sahih tak sahih kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab boleh saya cari kan. Tapi dia tulis ayat tu riwayat yang hebat, tapi tak tentulah. Saya kata tidak ada, pintu taubat tu sentiasa terbuka, tapi janganlah menangguh. Memang itu tangguh, jangan tangguh taubat. Tapi bukan 70 tak boleh taubat lah, tak boleh buat apa dah. Tak semestinya. Pintu taubat tu sentiasa terbuka. Kisah hadis seorang tu bunuh 99 orang kan. Dia tanya Tok Alim tu, Tok Alim kata tak boleh taubat. Dia bunuh Tok Alim tu jadi 100. Kemudian ditanya Tok Alim lain lagi, Tok Alim kata gitu lah. Tak ada siapa boleh menuntut pintu taubat kecuali Allah Ta'ala. Kemudian kamu pergilah taubat, pergi negara yang baik-baik lah. Dia pergi meninggal. Kemudian malaikat rahmat, malaikat seksa berebut nak ambil dia. Maka penghakimannya ukur, dekat negeri baik ke dekat negeri yang jahat ni? Dekat negeri baik. Maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Mana taubat tu semuanya di atas Allah Ta'ala kan. Tak boleh kita cakap tak boleh taubat dah kan. Baik, kita ambil satu hari lagi tuan-tuan supaya taklah sikit sangat malam ni. Hadis yang lebih kurang sama makna dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan wa laysa bitawi wa lal biqasir. Lebih kurang tadi juga makna dia tuan-tuan. Hasanal jismi wa kana sya'ruhu laysa
bija'din wala sabtin asmarul laun idza masya yatakaffa'u. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ada yang Anas juga ni radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW merupakan seorang yang berketinggian sederhana dahulas, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah. Dah kita bincang fizikal baginda adalah cantik, dipanggil tadi Hasanal Jifs. Fizikal Rasulullah tu menarik lah. Menarik tu macam mana? Tengok tu nampak segak lah. Segak. Tengok kita ni perut ke depan, kan? Berisi sana sini. Rasulullah ni perut ni, dada Rasulullah tinggi daripada perut. Nak ikut sunnah, kita kena buat gitulah. Dada tinggi daripada perut, perut kempis, tuan-tuan. Api makan nasi 3 kali sehari. Jadi kalau nak ikut sunnah, aku nak ikut sunnah. Kempiskan perut, jaga badan. Niat apa? Nak ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala, kan? Mana lepas tu dia punya, dia tak cerita lagi sini, tapi dia kata Hasanal Jisim tu, bahu Rasulullah ni dia tak jatuh. Dia tak jatuh gitu kan. Badan dia tu macam ada bentuk makna dada lagi besar daripada perut, makna sederhana, menarik lah. Fizikal Rasulullah ni, kan? Kita tak fikir kan, tuan? Aku nak jaga badan, nak ikut bentuk badan Rasulullah. Itu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man amrika nafil jannah. Siapa yang menghidup sunnah aku, dia sayang kat aku. Tak kira dah yang fizikal pun, siapa sayang kat aku, dia bersama aku dalam syurga, kan? Selain daripada syariah, daripada ibadah apa Rasulullah tu, yang ni pun boleh ikut jugalah. Sebab menandakan kita sayang pada Rasulullah, nak ikut semua Rasulullah. Kemudian fizikal baginda adalah cantik, menarik, rambut baginda tidak kerintin dan tidak pula lurus. Ni hadis ni menguatkan hadis yang tadi. Kulit sedikit kemerahan dan apabila baginda berjalan condong ke depan. Kulit dah bincang, bukan merah macam kena udang kena bakar tu. Merah kemerah-merahan, merah azhar, azharul abyad, putih berseri-seri, kemerah-merahan Nabi tu. Tengok Nabi ni terpukau, kan? Fizikal dah terpukau, akhlak lagi terpukau, kan? Tengok kita terbakar, kan? Akhlak lah, dia akhlak. Fizikal orang tak kisah pun, akhlak tu jadi orang terbakar tu. Baik, kalau berjalan baginda condong ke depan. Dia cerita cara berjalan tu. Cara berjalan, cara berjalan ni nak ikut sunnah macam mana? Condong ke depan. Macam mana? Siapa biasa naik bukit, kalau naik tak ikut sunnah tak contoh dah macam mana naik Nabi, wallahu alam, kan? Tapi condong ni macam turun bukit, condong ke depan tu. Ada orang yang turun bukit begitu, condong ke depan, kan? Condong ke depan tu. Ni kan jalan ni condong ke depan. Macam tu, kan? Macam cara jalan Nabi. Kemudian nak ikut sunnah lagi, tak sebut lagi sini, akan datang akan jumpa. Banyak lagi sebenarnya, tuan-tuan. Datang je dengan kitab ni, kan? Laju, jalan laju. Kalau lambat tak ikut sunnah. Tapi tengok tempat lah, kan? Tapi cari Nabi berjalan ni laju. Laju ni bukannya gopoh. Itu macam gopoh tak? Laju tapi tak gopoh. Nampak menarik, kan? Kita ni kalau laju ni macam gopoh kapal, macam isteri nak bersalin nak cari bidan. Dulu kalau isteri nak bersalin cari bidan kampung dulu, tuan-tuan, kan? Bidan kampung. Kenapa kau ni
tak tentu hala ni, ke sana kemari ni. Isteri saya nak bersalin, cari bidan. Kan mak engkau bidan, mak dia bidan, tak ingat dah. Isteri nak bersalin. Contohlah tuan. Tapi jalan tu laju. Kan? Tapi tak kopoh, jalan laju tapi menarik. Tak nampak macam gaduh lah kata Penting Timur kata, macam kopoh gapa. Laju. Manakala nak ikut sunnah Rasulullah, itulah kita nak keluar masjid ni, nak pergi ke depan sana ni, jalan laju sunnah tu tuan kan. Tapi tengoklah kemampuan saya tak boleh sangat tu sekarang ni. Laju sangat tak boleh. Macam contohnya orang tanya saya baru ni masa nak korban. Dia tanya, tunjuk gambar video sekali ustaz. Ada orang tu kawan saya nak beli lembu korban. Dia bagi yang tempang, yang pincang, jalan pincang. Sudah kata. Dia tunjuk macam mana hukum ni ustaz, boleh tak ni? Kan? Allah, sebelum tu dia tanya tanduk tu boleh lagi, tapi carilah yang sempurna. Tanduk tak ada tu sah lagi, makruh, cari yang sempurna nak korban ni. Azimu dhahayakum, cari yang bagus-bagus. Saya kata kitab Sahabilal Muhtadin sebut, nak tahu lembu ni, binatang ni boleh buat korban ke tidak kalau pincang, suruh dia berjalan. Katalah kita nak pergi depan sikit dalam beberapa jarak, lembu berjalan, kita berjalan. Kalau kita nak berjalan, tarik sikit tu, dia berjalan lah. Kan, tarik. Mula-mula lah tarik, yang tarik terus. Kita tarik kira, kau tarik terus. Bila lembu tu berjalan, kita berjalan biasa, kita berjalan macam kita jalan biasa. Siapa sampai dulu? Saya kata buat gitu. Tak jauh sangat pun tak apa, dekat. Cuba tengok. Sebab kitab Sahabilal Muhtadin kata, kalau lembu sampai dulu dengan kita, menang dia, bukan menang lah, cara berjalan biasa, boleh buat korban. Kalau lembu tu ketinggalan ke belakang, tak boleh buat korban. Kira-kira cacat. Kan? Tu sikit lah buat korban. Jadi setakat tu tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi ni. Semoga Allah permudahkan kita, permudahkan saya untuk datang lagi, kesihatan, dibagi kesihatan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi, kita akan sambung lagi kitab Syama'il Muhammadiyah ni, nak menjelajah segala sifat Rasulullah tu, fizikal dan ibadah dia kan, dan peristiwa-peristiwa dia. Setakat tu saya mohon ampun Allah Ta'ala, dan minta maaf tuan jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik datang Allah Ta'ala, apa yang mana kurang datang daripada saya sendiri, hakikat keduanya. Tangguh majlis kita dengan majlis tasbih kafarah dan surah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.